Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Quran di Qalbi, satu acara talk show yang diberikan oleh Asatidz Selangor sepanjang Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, insyaAllah. Dan seperti yang disebutkan sebelum ini, talk show ini kita jalankan dengan tujuan untuk membawa Quran itu dekat di hati kita. Kalau mungkin Ramadan bulan yang kita selalu bertadarus membaca Quran, kita tak mahu dia tersekat di kerongkong kita, nak masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan sesi yang santai dan separa santai ini dapat membawa kita sama-sama menjelajah setiap satu surah yang pendek-pendek je. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat kongsikan apa kebaikan yang ada dalam surah tersebut yang menyentuh hati kita. Dan seperti mana biasa sebelum ini, kita bersama dengan panel tetap kita. Baik. Dan kita kali ini kita dapat tetamu undangan khas daripada Hulu Langat. Ustaz ni PU nak panggil? Panggil apa pun. PU Musik, supaya nampaklah dapat terus kenalkan Ustaz. Pencetus Rumah Muhsin. Tahun berapa Ustaz? 2015. 2015. Alhamdulillah. Ustaz bersama dengan kita pada pagi ini untuk sama-sama membincangkan satu surah yang saya rasa saya jamin semua hafal. Betul. Surah pertama Ustaz hafal apa dia? Surah pertama hafal. Saya ingat Baqarah tu. Masya-Allah. Sama ke? Lain level. Mungkin surah yang kita nak bincang ni lah. Surah pertama. Lepas Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dia anak. Ingat dulu saya memang ahli kelas lah. Dia surah yang dia automatik akan terkeluar di lidah kita bila kita solat. Kalau solat tu macam tak berapa nak khusyuk sangat, tahu-tahu dah baca dah surah Al-Ikhlas ni. Automatik keluar. Sebab itu surah yang kita hafal sejak kecil dan dia surah favourite kita lah atas macam-macam sebab. Dan sebab itu bila nak sebut tentang background surah ni, tadi Ustaz boleh sebut sikit kan. Ada beberapa riwayat yang saya jumpa, paling kurang ada dua lah, dalam Bukhari satu, dalam Muslim satu, menceritakan ada cerita sahabat yang surah favourite dia juga adalah surah Al-Ikhlas. Kisah pertama, Nabi utuskan Sariyah, sahabat pergi ke satu ekspedisi, dan sahabat yang lain ni, sahabat tu jadi imam lah, dan sahabat lain komplain kepada Nabi, bagi tahu sahabat ni dia baca Al-Ikhlas belaka. Dia ulang Al-Ikhlas secara rutin dalam solat dia, sampai sahabat beritahu kepada Nabi SAW, dan Nabi cakap kepada mereka lah, tanyalah sahabat kenapa dia baca. Dan sahabat tu cakap kerana dia menyukai surah tersebut. Dia menyukai surah tersebut, dan jawapan Nabi yang paling best. Kecintaan dia kepada surah itu akan membawa dia ke syurga, insya-Allah. Sebab itu walaupun kita tadi kita bergelak ketawa kerana surah tu surah yang kita hafal pertama kali dan surah favourite kita, tapi untuk Nabi SAW, Nabi melihat ini secara serius lah. Dan kecintaan sahabat kepada surah tersebut telah membawa dia ke syurga. Dan mudah-mudahan perkongsian kita ni tentu sekali akan cuba untuk bongkar lah why sahabat dia syurga. Kenapa surah yang sebenarnya untuk kita baca pun sebab senang lah, habis solat secepat. Yang ngantuk-ngantuk okey lah, boleh habis kan, sebab senang. Tapi macam mana untuk kita tukar daripada kita suka surah tersebut kerana senang menjadi surah yang boleh bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. So jom kita akan terus meneroka sama-sama surah ni bersama dengan kedua-dua panel kita. Ni kita kena ada nota supaya tak terlajak. Okey. Surah ini muncul di Mekah. Untuk ultimate dulu. Muncul di Mekah. Dan Mekah ni kita tahu masyarakat yang jahiliah lah. Ultimate kita tahu lah macam mana teruknya masyarakat Mekah ni. Segala segilah, bukan akidah saja, ibadah pun habis rosak, sosial habis, family, semua, segala jenis keruntuhan berlaku. Dan bagaimana satu surah ini yang mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang akidah, boleh mengubah segala-galanya. So biasa kalau kita sebut tentang akidah kan, biasa kita sebut tentang hati kan? Maksudnya akidah tu seakan-akan benda yang dalam hati saja. Jadi macam mana generasi ni dia berubah, tapi bukan berubah sikit, dia berubah habis segala-galanya dalam kehidupan dia. So macam mana kita boleh appreciate akidah tu sebagai benda yang telah berlaku pada para sahabat? Saya rasa akidah ni, kalau kita nak cerita pasal akidah yang semakin baik atau semakin buruk, dia tak terjadi dalam masa satu malam. Dia tak ni 24 jam. Dia memakan masa. Kan? Memang ini rata-ratanya memang naluri manusia macam tu. Kita berubah
kita secara fizikal pun kita besar pun bukan sekejap kan, masa. Jadi kalau kita berubah kepada secara positif atau negatif, dia mengambil masa lah. Dan memang kita nak ceritakan memang masyarakat jahiliah ini diorang pun mengambil makan masa tu jadi macam tu, dan memperbaiki diri daripada tu pun memakan masa kan, kecuali orang-orang yang istimewa seperti Muhammad SAW. Lain. Kita sebelum kita mulakan, dan mungkin kadang-kadang itu antara keistimewaan yang mungkin surah Al-Ikhlas ni, sebab dia ada dia pertama sekali dia pendek kan, jadi senang kan. Kedua dia molek tau kan, dia berpantun dan macam pantun yang kita biasa ni kan 4 kerat, dia pun 4 kerat. Jadi dia ada satu corak, satu struktur kat situ yang membuat mendekatkan orang kepada surah. Sedap je. Saya antara benda yang boleh Ustaz, kita mungkin, saya pun pengen Ustaz jugalah kan. Maksudnya kita biasa berceramah cakap banyak lebar tau. The ultimate dikompos lagu yang mungkin jauh lebih pendek daripada apa yang kita biasa cakap kan. Tapi hati orang akhirnya akan terkesan dengan kalimah yang yang mudah dihadap dan sampai terus ke hati lah kan. So surah Al-Ikhlas antara satu model bagaimana Allah create satu surah yang simple je. Tapi Masya Allah dia mengubah manusia. Okay, InsyaAllah. Jom kita ke soalan yang seterusnya. Ustaz, boleh tanya soalan? Soalan kita tentang Bilal dan Rabah. Sebab Bilal ni, kita pun tahulah kisah masyhur dia apabila dia diseksa oleh Umayyah bin Khalaf tu. Dan kalimah yang muncul di lisan dia ketika itu adalah Ahadun Ahad, kan? Yang Esa. Dan ketika dia ditanya oleh para sahabat kenapa sebut kalimah tu, sebab dia tak jumpa kalimah lain yang lebih powerful berbanding kalimah tu. Walaupun tak ada kaitan secara direct dengan Al-Ikhlas, tapi kita tahu kalimah tu muncul daripada mana, iaitu Al-Quran lah, bagaimana Al-Quran diri dia sendiri. Maka kita nak fahamlah mengapa Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahadun. Kenapa kalimah itu sangat kuat? Apa maksud dia sebenarnya? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Satu baik dan ultimate. Kita tahu bahawa dalam dunia ni, kalau kita refer Quran, semua benda Allah sebut berpasang-pasangan. Everything. Semua benda. Kan? Kami ciptakan waja'ala baina, Allah sebut dalam Quran, kami ciptakan manusia, semualah makhluk ini berpasang-pasangan. Tetapi Masya Allah, untuk Allah tidak. Maka kalimah yang paling powerful untuk satu-satunya maknanya simbol ataupun satu lambang ketunggalan itu untuk Allah Ta'ala, maka ahadun menjadi kalimah. Dia kan wahid ada 2, ada 3 kan, tapi ahad tunggal, tidak terkait dengan apa benda. Bukan dalam siri nombor tak boleh. Wahid ni satu siri. Dia tak boleh bergantung, tak boleh tiba-tiba ahad. Hanya untuk Allah kan? Walaupun hari-hari Ahad tapi itu nama bagi hari je kan. Tapi untuk zat yang teragung, yang tak boleh kita nak, sebab itu nak bercerita tentang zat Allah ni tak boleh langsung nak compare dengan apa-apa kan. Orientalis ke, orang-orang yang suka petabelit tentang Tuhan, kalau kita study dalam thinking method, dia akan cuba sebut macam-macam persoalan yang kritikal. Tuhan, oh you ada Tuhan. Boleh tak Tuhan you cipta satu lagi Tuhan? You great. Sebab you kata Tuhan you very powerful kan. Tuhan you boleh tak? Ini macam berat sikit lah. Tapi kita nak bagi faham, nak bagi nampak. And then dia kata, okay, awak soal macam tu, satu soalan je. Tuhan kami ni bila tunggal, tak terkait dengan apa, everything, whatever, masuk, ciptaan. So awak suruh cipta satu lagi Tuhan, awak sebut cipta je dah tak betul lah. Sebab itu dah satu terkait dengan soal penciptaan. Tuhan no. Kalau awak nak kaitkan Tuhan kami dengan soal cipta, no, tidak ada kalimah cipta untuk Tuhan kami. Dia betul mencipta, tapi dicipta, no, tidak terkait. So soalan awak pun dah salah. So nampak. So kita, tapi soalan ni kalau kita pergi dengan geng-geng yang ni, yang cuba nak bagi putar balik kefahaman tentang Tuhan, dia orang kan timbulkan benda-benda ni. So nak sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang satu-satunya, yang tak terkait dengan apa sahaja,
yang tak mampu untuk kita describe secara, walaupun kalau kita ngaji akidah kita akan jumpa lah kupasan tentang sifat Allah Ta'ala. Tapi itu adalah kadar kemampuan, ada border kan. Tapi di sebalik itu sebenarnya tentang Allah Ta'ala ini, Masya Allah kan? Akal sebahagian yang tak mampu terjangkau. Tak mampu terjangkau. So kalimah ahad ini adalah special untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang nak menggambarkan bahawa itulah satu-satunya pihak yang hanya layak disembah di alam ini. Whatever lah awak boleh bawa cerita tentang apa sahaja kehebatan dunia ni kan, kalau di barat macam-macam teori Big Bang lah, apa terciptaan alam ni. Tapi bila kita sebut tentang Allah Ahad, maka macam tu dia dah menjangkaui atau melangkaui minta kita, everything ada pada alam ni semua dalam genggaman. Saya cuba tengok, tarik ke belakang sikit kan, background surah Al-Ikhlas. Dia ada macam-macam hadis sebenarnya ceritakan tentang background surah ni. Ada orang Yahudi datang, orang musyrikin datang jumpa Nabi. Ditanya soalan yang sama. Sif lana rabbaka. Gambarkan kepada kami siapa Tuhan kamu. Sebab basically di samping mungkin sudut tadi kita cerita bagaimana orang berdebat tentang apa nama ni, hakikat Allah Ta'ala kan. Tapi sudut lain adalah betapa kesiannya mereka ni. Sebab orang-orang musyrikin Mekah, orang Yahudi, konsep ketuhanan yang lebih rosak. Betul? Betul kan? Contoh macam tafsiran As-Somad pun, antara tafsirannya adalah benda yang tak ada kandungan di dalamnya. Tafsir ni pada bahasa Arab sikitlah. Benda yang tak ada kandungan di dalamnya merujuk kepada orang-orang musyrikin Mekah ni. Dia sangka Tuhan Muslimin ni dia ada bentuk fizikal macam berhala dia. Dan Allah As-Somad menjelaskan Allah itu bukan macam makhluk yang kamu reka jadi Tuhan. So dalam satu sudut yang lain memikirkan satu perkara, iaitu betapa kesian dan dahsyatnya keadaan mereka ni. Orang yang tidak ada kefahaman tentang Tuhan itu apa, tidak ada rasa iman yang benar kepada Allah Ta'ala, itu memang satu keadaan yang very kesian. So dan kita kena ke soalan yang berikutnya. Okey, jom. Al-Ikhlas ni, kerana kita menyebut tentang iman, dan dunia sekarang ni terlalu banyak noise. Maksudnya noise tu bukanlah semata-mata hedonism, tapi dengan maksud media sosial kita, dia mengganggu kita punya fokus dalam kehidupan kita. Kita punya apa sajalah di luar sana ada macam-macam perkara yang menyebabkan kita tak dapat nak berikan perhatian kepada realiti. Ini macam existential punya question tapi dia punya real, tapi orang tak dapat masa yang memandai untuk fikirkan benda tu. Sebab dia terlalu banyak sangat masa untuk dia scroll, untuk dia tengok apa isu-isu semasa yang berlaku di kanan kiri dia, tapi dia lupa untuk melihat diri dia sendiri. Dia me time kan. So macam mana kita boleh didik diri kita dulu dan kita nak kempenkan kepada masyarakat kita untuk carilah ruang-ruang personal untuk kita tanyakan soalan-soalan yang existential tapi real lah. Kita perlukan soalan-soalan yang kita jawab sendiri. Dia berpuasa kan? Puasa daripada segala connection. Berpuasa. Dia sekarang masalah ni satu benda trend baru yang saya rasa akan tular dalam masa 1, 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, ialah diorang panggil dia digital fasting ataupun digital minimalism, kan? Di mana kita betul 30 hari aku tak nak layan media sosial atau aku tak nak layan phone. Dan kalau kita masuk dalam bidang teknologi ni kan, sudah ada syarikat-syarikat baru yang buat phone yang itu je lah, dia boleh SMS dengan back to basic. Dia buat tapi dia tak buat disebabkan dia buat tu dalam satu design yang contemporary lah, baru. Dia kata ini dia phone untuk orang yang nak jadi seorang yang bersifat minimalis secara digital, ini phone kan. Jadi dia ada testimoni dia macam produk lain juga kan. Dia bercerita kata semenjak ini aku guna phone ni, tak ada social media, tak ada app apa-apa, produktiviti aku meningkat, aku dapat habiskan masa muhasabah dalam bahasa kita, muhasabah diri aku, saya kenal diri aku balik, aku tulis dalam diary. Ini semua benda-benda kadang-kadang kita menulis ni, dia menolong kita untuk mengenali diri atau muhasabah lah kita. So saya rasa untuk
dari kita keluar daripada konteks agama Islam kita ni kan, itu kita patut buat, kita berpuasa. Saya akan cuba buat benda ni, Ramadan ni saya akan cuba. Saya suka Puasa relatekan secara- benda tu dengan puasa sebenarnya. Sebab itulah masa puasa saya kan. Salah Susah satu kan. betul. Sebab puasa ni memang maksudnya tahan diri kita. Betul. Tapi cuma orang kita biasa sebut kita puasa tahan makan minum lah. Ya. Dan sebab tu Nabi bertegur kan, malanglah orang yang dapat tahan Ya, diri sekadar. daripada makan minum, tapi tak tahan tangan daripada buat jahat, tak tahan mulut kan. So saya suka ultimate relate dengan digital minimalism tu. Carl Newport punya idea kan, tentang kita apa nama ni, jauhkan diri kita daripada distraction. Dan apa nama ni, tengoklah tokoh-tokoh Barat pun dah banyak memfahamkan benda tu kan. Dia orang isolate diri dekat tengah tengah hutan. Tak ada COVID pun dah sulit kat. Sebab rasa macam ni perkataan yang siapa nama tu? Dia yang buat Twitter. Dia pengasas Twitter. So, dia pergi Sampai satu tahap, sampai tahap tu dia cut habis lah. tak ada phone. 30 hari dengan 30 hari bukannya saya tak nak ada phone, saya tak nak berbual dengan siapa-siapa. So bayangkan kalau kita tak berbual dengan siapa-siapa, berapa banyak masa kita ada selain daripada makan, minum, tidur, Ya betul. function tu semua kita ada untuk muhasabah diri. di sudut yang lain dia macam teknologi tu telah menyebabkan kita, dia pula memberikan arahan kepada kita nak buat apa. So akhirnya kita tak real lah. Patutnya manusia tu dia kan, dia yang Yalah, decide nak buat apa. Ya. Dia macam Ustaz tadi lah, kita sesat nak datang sini Ustaz. Semuanya salah siapa? Google Maps je. Sebab yelah, maksudnya Google Maps tu dah memberikan arahan kepada kita, okey nak masuk simpang mana kan. Contohnya lah. So digital minimalism ataupun berpuasa daripada distraction ni penting lah untuk kita faham semula kandungan dari kelas. Sebab kandungan ni besar. So, kita rasa macam boring kot sebab ada banyak benda yang peks. Okay, next Ustaz. Namanya ahli kelas. Mana ahli kelas ni? Tu saya tak tahu juga. Baik, bismillah. Kalau kita refer pada tafsir, Ustaz boleh tengok, kita semua boleh refer sebenarnya. Kita tengok kalimah ikhlas tu, kalau kita rujuk pada culture kita, kita faham, kita buat solid untuk Allah Ta'ala. Itu yang semua orang faham gitu lah. Bila timbul macam-macam isu ini ikhlas, kita ikhlas, itu istilah itu. Tapi sebenarnya balik pada lughah bahasanya, ikhlas itu adalah pembersihan. Maknanya kita kalau kita boleh kata macam istilah macam filter lah. Kita tapis kalau air yang kita minum, air apa yang ada ini, yang maknanya yang dia final air yang paling bersih tu. Yes, itu maksudnya. So ikhlas maknanya dalam hidup kita ni, bagaimana kita nak membersihkan semua yang ada dalam jiwa kita ni solid nak balik kepada Allah Ta'ala. So yang paling basic adalah soal tauhid. Sebab itu surah tu ikhlas bukan nak sebut soal kita sedekah ikhlas ke atau bagi itu semata-mata. Itu betul ikhlas, tapi yang the main ikhlas adalah soal i'tiqad kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak bersihkan semua elemen, yalah macam sebut noise lah, apa gangguan ni, tapi memang sebenarnya memang mengganggu hidup kita. Tidak memang semua orang tak kisah agamawan ke, semua kita akan terkena tempias tu. Tapi akhirnya bila kita balik pada surah ini dengan penuh penghayatan, just 4 ayat, wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu kita tenung betul-betul kita akan membina balik kekuatan jiwa kebergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tu akhlasa, maknanya satu untuk zatnya yang suci, bersih daripada everything yang tak layak untuk dia. Kemudian kita juga membersihkan semua gangguan noise ni tadi untuk pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu jelas. So akan menghasilkan kehidupan yang very powerful. Itu maksud ikhlas. Kita pun sekarang sedang cuba untuk bertarung dengan keikhlasan Oh, ini. memang sangat-sangat. Sebab ada kamera. Sangat-sangat. So, inilah hidup kita ni pun kita memaparkan diri kita kepada orang di luar sana. Ya, itu cabarannya. Dan itu datang kepada soalan seterusnya untuk ultimate ni. Macam mana ultimate nak bertarung dengan keikhlasan kalau untuk orang macam saya kan, tak ada siapa nak tengok saya sangatlah. So, kita pun berjalan kat mana-mana, tak ada siapa tahu kita siapa, dan kita buat sesuatu, pamer dekat social media pun tak ada siapa yang hirau tentang saya kan. So, untuk ultimate maybe the next level lah. So hampir segala-gala yang ultimate dedahkan,
orang akan tengok dan perhatikan. So akan ada pertarungan dengan ikhlas. Maksudnya supaya tak ada tarikan lain lah, bukan buat sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. So how ultimate boleh share experience. Ni semua dia sejujurnya kita tak akan tahu sebab dia bergantung pada niat seorang. Betul. Kan? Jadi kadang-kadang tu ada orang yang tak begitu husnuzon, orang husnuzon. Pada mulanya salah satu benda yang saya suka buat ialah kerja amal. Saya tak tunjuk siapa-siapa sebab saya takut orang cakap saya tak ikhlas. Jadi saya tak tunjuk siapa. Lepas tu ada kawan saya, dia seorang yang agak terkenal, dia ahli musik juga. Dia cakap, "Mat, kenapa kau tak gunakan nama kau untuk menolong orang?" Tak nak buat. Saya tak nak buat itu orang ni. Aku tahu kau tolong orang senyap-senyap je, kau tak nak ni kan. Tapi kau kena faham kan, nama kau terkenal ni, ini satu rezeki kau. So sekarang ni kau nak guna rezeki ni untuk buat baik ke tak buat baik? Sebab kalau kau memperkenalkan atau kau bawa perhatian kepada sesuatu yang baik, itu sumbangan kau tak payah sumbang RM1 dah. Kadang-kadang kau dah, guys, jom kita buat amal kan, buat benda-benda macam tu. So benda ni bukan semua orang dapat. So dia boleh dikira sebagai rezeki kau. Kenapa kau nak buat dengan rezeki? Kalau kau tak guna rezeki ni untuk tolong orang sikit-sikit, rugi mat. So sebab semenjak tu saya mula macam saya join cerita sejarah Malaysia. Tak payah, saya tak perlu ada buat kat situ sebenarnya, tapi dia membawa perhatian dan tolong kumpulan. Tapi pada masa yang sama, saya juga buat benda-benda yang orang tak nampak. Orang tak nampak. Dan kalau saya post, saya akan beritahu, okey, aku post ni sebab aku nak beritahu, bawa perhatian kat benda ni. Orang di Syria, kita nak dana ni, kita perlukan banyak ni. Kalau boleh sumbang. Tapi pada akhirnya Tuhan je tahu ni. Saya nak menunjuk, saya post itu, saya nak menunjuk ke, saya nak tahu jadi ikhlas. Akhirnya Tuhan je tahu. Ustaz mungkin kena jawab soalan yang sama juga. Ustaz pun dari simbahan cahaya. Wallahualam, tak lagi jauh seperti apa yang Bro Ultimate sebut tadi. Sebenarnya memang tapi betul, kita kalau refer contohnya seperti yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dia sebut antara itulah perjuangan yang terbesar hidup kita. Tak dapat lagi. Tak kira lah setinggi mana mungkin kopiah atau songkok terseremban kita, jubah kita, tapi inilah peperangan yang terbesar yang tak perlu pergi Ukraine, yang tak perlu pergi Russia. Kan? Just kat sini pun kita sudah menghadapi peperangan itu, peperangan melawan hawa nafsu kita, iaitu bisikan-bisikan yang sentiasa ingin meleburkan kebaikan kita. Itu tadi tidak ada pilihan. Dan benda ini seperti waktu sebut, memang kalau kita sedar kita buntung, kita bersedar kita sedar kita beruntung, mana kita tahu kita sedang berperang. Walaupun iyalah dia nak datang, ada aku buat ni, orang tengok ni syok, dia nak datang. Tapi kerana kita tahu bila kita buat akan kita melayan keinginan luaran ni, dia akan melebur everything. Penat lah kan, popular mungkin naik lagi kita punya follower mungkin, tapi di sana nanti. So saya pun begitu. Kalau mungkin orang panggil ustaz ke biu ke pendakwah pun menghadapi perjalanan yang sama, dan kita nak apa? Kita sampai sini kita nak berkongsi untuk apa? Tapi akhirnya balik pada so kita kena faham kita sedang dalam perjuangan. We are fighters. So ni pendek, maksudnya kita ingat selama ni lah bila kita baca sebagaimana yang dinamakan surah ni pun nama lain dia surah Tauhid kan. Ada apa, Al-Bukhari susun dalam Sahih kitab Tauhid. Maksud saya, kita ingat bincang pasal Tauhid ni, dia macam kita belajar waktu sekolah dulu lah, bincang nama Allah Ta'ala, hafal untuk exam. Tapi rupanya dia sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Saya rasa every single kehidupan kita untuk zaman sekarang akan bertemu dengan satu pertarungan dengan kita punya inner self. Kita punya konsistensi dengan kita punya kepercayaan. So dia tak boleh jawab kita exam lah. Kalau dulu mungkin kita exam tu menentukan, okay, ubat ni bagus ke tidak. Tapi sekarang ni kita exam ni telah tiada. Ini hanya akan muncul nanti di dalam akhirat lah. Nanti buka balik kitab ubat, kitab kitab ultimate untuk kita semak balik dia, kita sama-sama lah. Termasuk penonton semua ramai di luar sana. Tak naklah kita je rasa bersalah di sini.
penonton pun kena rasa bersalah sama-sama lah. Itu sedar yang realiti kita sekarang ni, realiti yang sangat mencabar lah kan. So dunia media sosial, of course orang akan pamerkan segala-galanya, yalah, dan kita akan ditanyalah apa yang kita pamerkan itu, bagaimana kita punya kita punya keikhlasan tu, yang adakah dia lillahi ta'ala ataupun ada sebab-sebab yang menarik kita di luar sana kan. So bekalan soalan saya dah habis. Cuma suratul Ikhlas tentu sekali surah yang Nabi SAW baca setiap malam kan. Nabi kita dah habis surah Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas sebenarnya sejak daripada awal sisi kita. So ketiga-tiga surah ni kalau menurut Aisyah dan sahabat pun ubah minta nasihat kepada Nabi, Nabi jawab yang sama setiap malam sebelum tidur baca tiga ni. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kan? Walaupun dalam bahasa Melayu kita sebut tiga kul lah, tapi orang Arab tak ada ustaz kan. Al-Ikhlas dan Muawwidhatain. Macam tu. Cuma orang Melayu dia letak tiga kul. Itu berkembang kan. Dia dah berkembang Al-Ikhlas kan. Cuma orang Melayu kita biasa sebut tiga kul lah. Maka tak ada masalah, tu sekadar jenama je kan. Cuma kita nak kempenkan benda itu untuk berlaku dalam kehidupan kita. Saya ingat sesi kita ni pun remind saya semula untuk buat benda tu. Dulu mungkin kita kerap buat benda tu, tapi bila ada anak macam ni, kadang-kadang kita tidur akan anak kita zikir dulu. Kita zikir dulu dia. Tapi lupa untuk kita kan. Kita lupa menyediakan kita punya lantunan zikir kita setiap malam sebagaimana Nabi SAW kan. So kita harapkan pertemuan kita dengan ketiga-tiga surah ni membentuk kita punya peribadi, membentuk kita punya kepercayaan semula, jaga kita semula. Akhirnya di akhirat nanti yang akan kita pamerkan tu kan sendirian. Saya tak dapat nak bersama lagi lah dengan Puan Kimeh, dengan ustaz kita di akhirat nanti untuk saya minta, bukanlah minta syafaat, tapi nak bagi tahu lah ustaz ni dulu dengan saya geng. Kalau ustaz esok dah melangkah pergi surga dulu kan? Saya harap kita sama-sama bersedialah untuk berhadapan sendirian insya-Allah taala. Last, kalau ada apa-apa kata akhir, terutama lepas kita dah ambil 3 kul ni, ada apa-apa? Ya, of course kita nak jadi satu orang manusia yang berjuang di kemuncak. Ialah kita pun tak tahu dunia ni berbaki berapa lama, tapi kerana kita berhadapan dengan hakikatnya dunia memang sudah tua, bukan hari ini sudah tua. Muncul ataupun bangkitnya baginda SAW tu, Nabi itu adalah isyarat dunia kita sudah tua. Sebab Nabi itu adalah utusan ataupun rasul yang terakhir. So bukan kita nak berbicara soal minggu depan atau esok bila kiamat, tak, itu isunya. Kerana Allah Ta'ala atau Nabi sendiri sudah sediakan kepada kita semua peralatan, weapon-weapon untuk kita berjuang menghadapi atau istilah kita sebut dengan fitnah akhir zaman lah. Iaitu semua yang kita lihat di sana sini, kacau bilau dan macam-macam lagi. Maka akhirnya 3 kul ini yang kalau kita boleh pasakkan untuk di saat ini, kita jadikan ia senjata kehidupan kita. Walaupun banyak lagi kita nak bincang, tapi 3 kul ini sebenarnya kalau kita selami amat memadai untuk menjadikan diri kita muslim yang terbaik. So saya nasihat adik saya dan kita semua insya-Allah kita sama beramal dan kita selami dan jadikan ia sebagai benteng hidup Allah. Ini ada lepas ni surah lain dah. Ada pada balik kan. Memang bagus kita baca sebelum tidur kan. Tapi kadang-kadang kita lupa. Jadi kita kena ada backup. Backup dia baca masa solat. Baca masa solat. Kan? Kalau kita tengok kita 5 waktu 17 rakaat. Rakaat terakhir biasanya tak baca. So tolak 5. Tinggal 15. So kita boleh baca 3 kul lebih kurang 5 kali tu. Kita kali kita sembahyang kan. So insya-Allah lah. Reminder lah untuk kita insya-Allah. So nasihat yang penting saya tak perlu tambah lagi dah, dan mudah-mudahan perkongsian ni masuk ke dalam hati anda. Satu kali pada saya nak tengok ni. Yang penting masuk ke dalam hati anda, kerana kita punya tema pun Quran di Qalbi. Kalaulah anda melihat kami bertiga di sekadar entertainment, rugi jugalah. Kita nak pastikan anda seronok tengok Abang Timek kita, seronok tengok video musim kita. Saya tak seronok tak apa. Tapi dalam masa yang sama kita nak dapat sesuatu yang masuk dalam hati kita insya-Allah. So Quran di Qalbi, Quran di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sesi akan datang.